Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi kerana hadir ke channel Cikgu Syam Nak Habakman. Hari ini kita nak bincang tentang salah satu kandungan dalam bab pemantapan kesepaduan nasional dalam etika dan peradaban. Dalam bab ini ada satu perkara yang sangat signifikan untuk kita bincangkan sebelum kita nak memahami tentang kesepaduan nasional. Konsep yang perlu kita faham dahulu adalah tentang masyarakat. Sebab bila kita memahami masyarakat, barulah kita dapat nak memperjelaskan tentang kesepaduan nasional yang diasaskan oleh sesebuah masyarakat. Jadi, bila kita bercakap tentang masyarakat ini, ada 7 konsep umum berkaitan dengan masyarakat. Berkaitan dari segi sosiologi, kalau kita tengok, pertamanya adalah etnik, ras, rasism, prejudis, stereotip dan juga diskriminasi. Jadi, kita masuklah ke dalam poin yang pertama, iaitu berkaitan dengan etnik. Tuan-tuan, dari segi sosiologi, etnik ni dia tak sama maksudnya seperti kaum, bangsa, ras dan lain-lain. Dari segi sosiologi, etnik ini merujuk kepada sekumpulan manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. Bila saya kata hampir seragam, maksudnya dia tak sama sepenuhnya. Ada yang sama, ada, tapi tak sama sepenuhnya. Sebagai contoh, kalau dalam senario di negara kita ni, daripada 30.6 juta orang yang ada dalam berdasarkan data tahun 2019 ni, kita ada pelbagai kaum. Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh dan lain-lain. Semua ni, kalau di ilmu sosiologi, dia merujuk kepada ras. Tapi, perbincangan kita sekarang ni adalah tentang etnik. Etnik ni merujuk kepada kumpulan sub yang berada di dalam ras tu. Contoh, kalau bangsanya adalah Melayu, rasnya Melayu, kaumnya Melayu, maka etniknya adalah Jawa, Banjar, Bugis contohnya. Kalau kaumnya adalah Cina, etniknya adalah Hailam, Hainan, Cantonese dan lain-lain. Kalau bangsanya adalah India, etniknya adalah Tamil, Malayalam, Telugu dan lain-lain. Jadi, tadi saya kata etnik ini adalah sekumpulan manusia yang mengamalkan budaya yang hampir sama. Maknanya, tak sama sepenuhnya. Bila dikatakan, dia bahasa keluar Kedah juga tu, bila dikatakan tak sama sepenuhnya, maksudnya ada beza. Jadi, kunci dalam nak membezakan antara etnik ini, di antaranya adalah tentang perbezaan budaya. Tuan-tuan, sebagai contoh, orang Melayu yang bernama Abu contohnya, dari segi budaya dan cara hidup Abu yang berasal daripada Kedah, orang utara, dengan Abu yang berada di Penang pun ada beza, tuan-tuan. Hak seorang ni, Abu mungkin dia kata, hang nak pergi mana? Tapi kalau Abu di Penang ni, dia mungkin ish hang nak pergi mana? Harkat tu, tuan-tuan, dia panjang hang dah ada beza. Tu tak kira lagi kalau kena Abu yang duk cakap, duk lenggok kepala, duk bagus, duk ada kan. Ada beza, tuan-tuan. Contoh lain, dari segi bahasa. Ada orang tempat, kalau sesama Melayu, tapi ada perbezaan etnik ni. Contoh, kalau orang Perak, Ayo. Kalau orang Selangor, air lah. Orang Kedah, ayak. Ada tempat, apa lagi? Tuan-tuan, dia sebut orang Kedah ni ada satu kawasan, kita tak sebut hang nak minum apa? Pak, tu bukan udara, bukan dia. Tapi nak kata ni adalah ayak juga, merujuk kepada air. Yang saya nak sampaikan lagi adalah maksudnya ada perbezaan dari segi budaya di antara etnik. Contoh, kita boleh tengok perbezaan daripada segi adat, perbezaan dari segi kegiatan ekonomi, orientasi berpolitik maupun cara berhibur. Contohlah orientasi berpolitik, kita ambil nama lah, tuan-tuan. Nama. Ada tempat ketua bagi satu kampung ni dia panggil ketua kampung. Kalau di setengah tempat dipanggil Tok Ompek.
di setengah tempat yang lain dia panggil Tok Penghulu. Di setengah tempat yang lain mungkin panggil Tok Penggawa dan lain-lain. Maknanya kita tengok dia panggil apa tu pun kita boleh tahu ni ada beza dari segi etniknya. Ataupun kita tengok cara berhibur. Kalau orang Melayu Kelantan berhibur dengan Dikir Barat. Kalau orang Melayu di Johor, kalau dulu berhibur dengan tarian Zapin contohnya. Maknanya setiap satu etnik ada ciri-ciri unik. Tu dululah kalau nak tengok, kalau lah ni mungkin semua duk tengok YouTube, duk kira lagu tu kan. Dan dari segi etnik ni juga dia ada dua subkonsep yang perlu kita faham, iaitu daripada etnik tadi wujud dua subkonsep. Pertama adalah konsep ethnicity. Ethnicity ni adalah rasa kekitaan yang disatukan oleh nilai, sejarah ataupun tingkah laku yang sama dalam kalangan anggota etnik. Kedua adalah konsep ethnocentrism, iaitu kepercayaan bahawa budaya dia sendiri adalah lebih hebat berbanding budaya etnik lain. Dan yang mengatakan orang tu hebat tu, pertimbangan itu, judgement itu dibuat berdasarkan kepada pandangan etnik itu sendiri. Kita pergi kepada subkonsep pertama, iaitu ethnicity. Ethnicity ni tadi saya kata rasa kekitaan yang disatukan oleh faktor nilai. Tuan-tuan, walaupun orang tu Jawa, Banjar, Ndalin, Bugis, Riau ataupun orang Melayu yang lain, ada persamaan dari segi nilainya. Contoh, nilai hormat menghormati. Ada persamaan dari segi tingkah lakunya. Contoh, kalau orang Jawa ke, Banjar ke, Bugis ke, bila lalu depan orang tua, sepatutnya jalan tu macam menunduklah sikit, tanda hormat. Ataupun kita boleh tengok berkongsi perkara yang sama, disatukan atas faktor sejarah. Contoh, Haji Abdul Rahman Limbung. Ingat tuan-tuan, Haji Abdul Rahman Limbung ni wira orang Melayu ni di kawasan negeri mana? Kalau lupa, pergi tanya, pergi tengok balik buku sejarah Angkatan 2 ke, Angkatan 3 ke. Tuan-tuan, Haji Abdul Rahman Limbung adalah wira masyarakat Melayu di Terengganu. Tetapi orang Melayu di Johor, Melayu di Sabah, orang Melayu di Alok Setar, orang Melayu di Sungai Udang Melaka juga menganggap bahawa Haji Abdul Rahman Limbung adalah wira masyarakat Melayu. Dan satu lagi tadi adalah ethnocentrism. Ethnocentrik ini berasal daripada perkataan etnik dan center. Maksudnya pertimbangan dia adalah berasaskan kepada etnik itu saja. Dia berpusat pada etnik itu saja. Sebab tu dia kata bahawa orang yang ada ethnocentrism, dia rasa bahawa budaya dia ni lebih hebat, bagus, cemerlang, apa lagi, lebih kemah lah berbanding budaya etnik lain. Dan bila kita tanya dia, siapa dia yang kata budaya yang lebih hebat, dia kata tak ada siapa, aku lah. Contohlah, seperti contoh dalam ethnocentrism, contoh saya nak bagi contoh macam nasi lemak. Katalah saya adalah seorang pensyarah yang ada sikap ethnocentrism yang kata tinggi sungguh. Saya nasihatkan anak-anak murid saya kata sebelum final exam, pastikan anda semua dalam masa seminggu yang terakhir makan nasi lemak. Jadi student tanya, cikgu, awaknya yang kena makan nasi lemak? Pasal apa? Why? Jadi saya pun kata, berdasarkan data yang kita ambil, disebut data kita ambil bahawa dalam kalangan pelajar-pelajar yang mendapat pointer 3.8 dan ke atas, data menunjukkan 95% daripada mereka yang berpointer begini pernah makan nasi lemak. Itu contoh. Ataupun kalau saya seorang yang ada ethnocentrism yang kuat juga untuk orang Melayu, saya akan cakap juga, saya mohon, saya sarankan, saya cadangkan anda semua dalam tempoh seminggu sebelum final exam nanti, jangan makan roti canai. Student tanya, awak ni cikgu, roti canai punyalah sedap, awak yang tak boleh. Saya kata, berdasarkan data. Dia nak sebut data, berdasarkan data dalam kalangan pelajar-pelajar yang mendapat pointer
2.1 dan ke bawah. 95% daripada mereka ini pernah makan roti canai. Jadi saya kata nasi lemak membawa kepada kenaikan CGPA dan makan roti canai telah menurunkan CGPA. Itu contoh saja, apa tak suruh quote pula. Yang saya nak highlightkan adalah, pertama, dalam masyarakat antara konsep pentingnya adalah etnik, di mana etnik ni saya ulang balik merujuk kepada sekumpulan manusia yang ada mengamalkan budaya hampir sama, di mana budaya, dan kita boleh kelaskan juga mengikut perbezaan budaya, sebab budaya hampir sama tapi tak sama sepenuhnya. Dan dalam kumpulan etnik ini juga dia ada dua subkonsep diwujudkan, iaitu pertamanya adalah ethnicity, kedua adalah ethnocentrism. Hak lain tu lagi kita sambung di masa lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersamalah kita kembali kepada jalan.